Penting bagi ASEAN dan Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD untuk meneruskan kerjasama demi mencapai visi ASEAN yang lebih pintar dan inklusif. Menteri di Jabatan Perdana Menteri menyatakan perkara tersebut ketika mewakili negara Brunei Darussalam dalam persidangan OECD bagi Menteri-Menteri Asia Tenggara kali kedua yang diadakan secara maya. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Muhammad Daud juga menyuarakan sokongan negara terhadap usaha-usaha transformasi digital di rantau Asia Tenggara. Dalam usaha untuk menyesuaikan tenaga kerja dengan perkembangan digital, OECD berperanan dalam mendukung usaha-usaha tersebut dengan mengukuh dan menyokong peranan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS melalui dialog dasar dan bantuan teknikal dalam membolehkan PMKS menyesuaikan diri dengan transformasi digital. Persidangan dihadiri oleh negara-negara anggota OECD dan negara-negara anggota ASEAN. Bagi meningkatkan jumlah pekerjaan, keupayaan, kemahiran dan kecekapan melalui pembinaan keupayaan tenaga kerja tempatan, BLNG sendirian berhad melancarkan employability yang merupakan sebuah pelaburan perdana sosial. Dalam ucapannya, Yang Berhormat Arkitek Dayang Siti Rozai Merianti binti Datuk Seri Laila Jasa Awang Haji Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, menyatakan hasratnya untuk melihat lebih banyak generasi muda untuk mengambil peluang yang ditawarkan oleh BLNG untuk mempertingkatkan kemahiran masing-masing. Majlis juga diteruskan dengan penanda tanganan perjanjian kaki tangan tempatan yang merupakan inisiatif pertama di bawah employability. Aktiviti dan tempat tarikan yang berpotensi untuk dijadikan tempat tumpuan pelancong diketengahkan dalam pakej-pakej pelancongan baharu yang diperkenalkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pakej produk pelancongan kedua yang dikhususkan bagi daerah Brunei dan Muara dilancarkan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Penyampaian anugerah standard pelancongan ASEAN juga diberikan kepada para penerima yang menerima anugerah ASEAN MICE Venue dan ASEAN Green Hotel semasa ASEAN Tourism Forum 2022 di Kemboja baru-baru ini. Pencapaian itu merupakan satu pengiktirafan yang membanggakan bagi negara Brunei Darussalam dan penghormatan kepada perniagaan dan destinasi pelancongan di rantau ASEAN. Bersantai sambil menikmati secawan kopi bukan suatu perkara yang baharu di mana budaya minum kopi ini sudah lama wujud. Selaras dengan peredaran zaman, minum kopi di kafe-kafe moden kini menjadi lokasi pilihan individu yang gemarkan rutin ini dengan alasan untuk melepaskan lelah setelah penat bekerja seharian. Cafe Coffee Ratio yang dimiliki oleh peniaga tempatan adalah berasaskan minuman kopi dengan menawarkan beberapa jenis bijiran kopi yang boleh dipilih dan dibuat mengikut cita rasa para pelanggan. Biji kopi yang dipakai oleh Ratio ni bukan satu. So, the special thing about Ratio ni, kami selalu menukar biji kopi. Ada yang dari Colombia, ada yang dari Indonesia, ada juga yang dari Ethiopia. So di sinilah kenapa orang mengajar Ratio tu, pasal biji kopinya bermacam-macam, lain-lain jenis. So diorang dapat merasakan apa rasa dari each original ni lah. The difference, ada yang chocolatey, ada yang macam fruity, ada yang floral. Itu yang menjadikannya unik. Okay. In terms of harga, di sini regardless mau flat white kah, latte kah ataupun cappuccino kah, semua sama harga. So for panas is RM5 and for sajuk is RM6. Walaupun menghadapi pelbagai cabaran dalam menjalankan perniagaan,
dengan beberapa perancangan dan mempromosikan menu minuman kopi mereka dalam sosial media telah membantu kafe berkenaan untuk memperolehi pendapatan lumayan sejak memulakan perniagaannya pada bulan Disember 2020. COVID second wave datang. Anda dapat buat brewing depan orang apa semua. Okay, move on to another opportunity. Ni orang buat bottle brew. Di sanalah buat bottle brew, and then now sudah ada tempat sendiri, then I ventures arah into latte yang dengan susu lah. Kopi dengan susu. Dan lepas itu di sini macam orang mau yang different lagi. Buat lagi matcha, buat lagi hojicha yang macam jarang ada di Brunei. So di sinilah macam venture into minuman yang lain-lain. So macam now ada apa namanya itu, chai latte, and also ada mocha, yang jenis-jenis macam itulah, yang flavored drinks lah. For mempromosikan, ya sekarang dunia digital kan, so we have to benar-benarilah yang digital, Facebook kah ataupun Instagram kah. My go-to is Instagram. Pasal Instagram itu di sana orang melihat lah. Next will be TikTok. Coffee Ratio berhasrat dapat mengembang majukan lagi perniagaannya dengan membuka beberapa cawangan baru dan menjadi sebagai the go-to place untuk orang Brunei menikmati minuman kopi. Orang ramai yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai minuman kopi yang ditawarkan oleh kafe berkenaan bolehlah melayari melalui Instagram @coffeeratio.bn. Bagi segelintir orang, tukang gunting rambut mungkin bukan kerjaya yang menarik, tetapi bagi Awang Abdul Wafi Shazwan bin Supri, pekerjaan tersebut memberi kepuasan dan kelebihan daripada aspek pendapatan, waktu bekerja yang fleksibel dan mampu menguruskan sendiri masa depan perniagaan. Belia berusia 29 tahun itu membuka perniagaan gunting rambut di Kampung Rimba Jalan 82 pada awal tahun 2018. Pemegang ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam bidang Usuluddin dari Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan ini berkata, sikap bijak berdikari, gigih berusaha dan menentukan hala tuju perniagaan sendiri dapat dipupuk dengan berniaga. Idea tu ada timbul 2 tahun sebelum tamat pengajian. Saya belajar di Kupu SB dulu, dan 2 tahun sebelum tamat pengajian itu ada timbul fikiran macam mana kan dapatkan kerja. Saya fikir macam mana kan dapatkan kerja masa tu, so saya cuba cari alternatif untuk mendapatkan pendapatan lah. So saya fikir pasal bidang yang orang mungkin takutkan menceburi, iaitu sebagai tukang gunting rambut. So dari sana saya cuba dan lama-kelamaan timbul minat. Setelah mengikuti latihan asas menggunting rambut di dalam dan luar negara, Awang Abdul Wafi Shazwan mengasah kemahirannya dengan menggunting rambut rakan-rakan dan saudara mara secara percuma. Percaturannya terjun dalam dunia perniagaan, berjaya membuahkan hasil apabila para pelanggan menyambut baik dan berpuas hati dengan perkhidmatannya. With the skills apa yang he gained from the previous barbershop, so I trusted dia punya skills juga. Yang paling utama adalah keselesaan lah. Hanya orang pasal kalau di sini ada privacy, India Ingau pasal ramai orang, ramai queue, pasal we get to book the slots dari ada app lah.